Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung daripada Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL Badan Tun Razak Ceras Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan bersama-sama dengan JAKIM dan RTM. Kita sedang membicarakan tajuk pemudah yang menyusahkan. Ustaz Kazim, saya sebutkan tadi, ya, Islam ini mudah, yang haram jelas, yang halal pun jelas juga. Tetapi masalahnya sekarang ini berkaitan dengan rasuah ini, hukumannya berat, ya. Dan kita dah tahu, kalau Ustaz sebutkan tadi dalam penjara dengan jeri besi dan sebagainya. Tetapi manusia tidak pernah serik. Dalam Islam atau lagi balasannya pemberi penerima dah tahu-tahu sajalah. Pasal apa manusia tidak pernah serik dan terus cari susah, Ustaz Kazim? Nabi SAW menyebut kepada kita tentang orang yang memberi dan mengamalkan rasuah ini, menerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi, orang yang menerima rasuah, tempatnya adalah dalam neraka. Neraka ni tuan-tuan bukan main-main. Sebab ada orang sebut, alah tak apa, neraka jahanam dia rosak, kata dia. Tak ada menyala api, kata dia. Dalam bak neraka bermain-main lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Ada doktor yang mati bermain-main. Dia pergi ziarah orang meninggal, dia pergi hantar ke kubur, kemudian dia balik, dia menyembang di kedai kopi sambil minum. Dia kata, udah mati kawan kita, udah meninggal seorang kawan kita. Habis kawan kita seorang. Seorang lagi sahabat kata, Din, jaga-jaga Din. Allah yarham tadi sebelah rumah kamu. Lepas ni silap-silap kamu pula. Din tadi jawab apa, tuan-tuan? Dia jawab, sebenarnya malaikat tu dah datang rumah aku dah. Aku kata kamu pergi cabut yang mat dulu. Yang aku ni kediam pun tak apa. Itu yang mat mati, kata dia. Dalam bab nak mati pun main-main, tuan-tuan. Ini bab neraka. Allah Ta'ala menyebut orang yang masuk neraka ni apa? La tubqi wa la tazar. Bila dibakar di dalam neraka, la tubqi. La tubqi maknanya tidak ada sisa. Tidak ada bekas. Kita bakar ubat nyamuk, ada abunya. Kita bakar sampah, ada abunya. Kita bakar kayu, ada arangnya. Bila kita bakar kertas, ada abunya. Manusia bila dibakar di dalam neraka, la tubqi, tidak ada sisa. Punya panasnya api neraka bila membakar manusia, tak ada bekas. Dia kata, Ustaz, tak ada bekas lagi, seronok. Sekali bakar aja habis. Relax lah, kata dia. Dengar sampai habis ayatnya. Wala tazar. Bila kamu dibakar, masuk dalam api, tidak ada bekas. Kemudian kamu tidak akan dibiarkan. Maknanya apa? Asal masuk, dibakar. Kemudian hidup balik, bakar balik, hidup balik, bakar balik, hidup balik, bakar balik. Selama mana, Ustaz? Hum fiha khalidun. Selama-lama di dalam neraka. Takkan RM10 punya pasal, takkan RM10,000 punya pasal, takkan RM9,000 punya pasal, takkan RM1,000,000 punya pasal rasuah yang kita nak pakai berapa banyak sangat dalam dunia menyebabkan kita duduk susah dalam neraka. Ada pula yang ambil rasuah, konon-kononnya duit tu halal, disimpannya dalam telekung pun ada juga, tuan. Macamlah semayang duit tu. Tak apa dah, ada hubung dalam telekung dah halal, kata dia. Tuan-tuan. Dia tidak ada, haram adalah haram, jelas. Ini bukan duit kita. Ini bukan duit kita, ini hak orang lain. Dengan sebab kita mengamalkan rasuah, bangunan yang elok jadi retak. Dengan kita mengamalkan rasuah, jalan raya yang patutnya elok, akhirnya jadi berlubang. Dengan kita mengamalkan rasuah daripada orang yang layak mendapat, akhirnya diberi kepada orang yang tidak layak, yang akan menghasilkan satu musibah yang besar. Bukan kepada masyarakat, kepada negara, angkara daripada rasuah. Sebab itulah Nabi SAW meletakkan bahawa orang yang makan rasuah, orang yang menerima rasuah, tempatnya dalam neraka. Sebab jahatnya, kesannya, buruknya kepada masyarakat, hatta kepada negara. Kestabilan sebuah negara boleh rosak bila kita mengamalkan rasuah. Kerosakan akan berlaku di mana-mana bila rasuah berlaku. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan kepada kita satu peringatan yang sangat kuat. Jangan ambil secara batil ayat yang Datuk bacakan tadi. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan jalan batil. Jawapannya akan merosakkan kita. Jadi tuan-tuan, bila kita nak menerima sesuatu benda, dia cakap, kadang-kadang dia memberikan alasan yang nak menghalalkan. Dia kata, Datuk, saya bukan minta, dia orang bagi. Saya tak minta, dia orang bagi. Saya ambil lah.
Bukan saya minta pun, dia orang bagi. Apa pula? Relax lah bro, kata dia. Ini bukan bro, ini bro nama dia tuan-tuan. Kita tak nak jadi macam itu. Kita nak pendapatan kita bersih. Bila pendapatan kita bersih, datanglah satu benda, datanglah satu perkara yang sangat penting. Nama dia barakah. Barakah inilah yang kita cari. Tetapi barakah tidak akan sampai kalau rumah haram, kereta haram, duit haram, beras haram, roti haram. Semuanya akan jadi hilang barakah. Wallahu a'lam. Terima kasih Tak Kazim. Maknanya wujudnya SPRM ini untuk menyelamatkan manusia daripada masuk neraka, Ustaz tak? Bukan selamatkan di sini aja, di akhirat sampai. Silap saya tanya Ustaz, tanya Datuk Ustazah kita. Patut tanya Datuk, betul tak Datuk? Wujudnya SPRM ini untuk menyelamatkan manusia daripada terjerumus ke dalam neraka, betul, Datuk tak? Betul, Musi. Jadi saya dengar Datuk pernah congki orang yang makan duit rasuah ni, mulut dia suruh muntahkan balik, betul tu? Betul tu. Macam mana Datuk buat tu? Bila ini berlaku dalam kita menjalankan siasatan, apabila kita meletakkan satu kes di bawah siasatan yang kita menjalankan kes perangkap, kita sudah pun menyediakan wang perangkap. Dalam proses tersebut kita dapati orang yang menjadi kita punya orang kena tuduh, dia maknanya apabila dia didapati diperkenalkan oleh pegawai SPRM, ini SPRM, dia terus telan duit tu. Telan duit? Telan duit tu. Jadi kita dengan alat yang kemajuan yang moden, kita gunakan alat kimia supaya dia muntah dan kita dapati memang itu ialah duit perangkap. Berapa banyak Datuk telannya? Tak banyak pun, kiranya tersedaklah dia, tersangkutlah, terbahak-bahaklah bila mengeluarkan tu. Itu keadaannya. Dan segi natijah perbuatan tersebut kita tengok kan. Salah satu dari segi dia punya biochemistry, dia merosakkan dia punya proses usus. Dia terpaksa terima kimia tu bagi kita untuk mengeluarkan wang tu. Ada juga kes Tuan Musi di mana berlaku dalam tandas. Apabila disedari pegawai SPRM berada di kawasan tersebut, dia terus flushkan duit tu dalam tandas. Itu pun kita boleh dapat ambil juga. Datuk cari macam mana? Adalah cara tu, rahsia lah tu. Datuk, saya tanyakan apa? Susahnya kerja SPRM nak menyelamatkan manusia. Tetapi orang terus melihat SPRM ni dengan pandangan yang negatif dia, tak pasal apa. Minta maaf malam ni tuju banyak kepada Ustazah Datuk kita ni. Sebab title dia tu. Okey, begini sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Masih manusia menyalahkan SPRM. Pertamanya, apabila seseorang memberi maklumat, dia akan dibuka satu file. Maknanya satu kes. Tapi kes itu tidak melayakkan dibawa ke mahkamah sekiranya kita tidak cukup keterangan. Apa yang selalu orang ramai fikir, kes tu mesti bawa ke mahkamah. Sedangkan kita membuktikan kes, kita perlu ada maklumat, keterangan yang mantap supaya apa-apa keterangan tersebut boleh dan diterima pakai di mahkamah. Selalunya orang ramai masih dia kata, okey ni kes ada. Satu kes tidak menjamin kes itu boleh dibawa ke mahkamah. Itu yang perlu kita sama-sama kena hayati dia, fahami dan terus kita laksanakan. Kalau katakan nak memberi maklumat kepada SPRM, mesti maklumat yang berkualiti. Dia tak boleh maklumat macam maklumat kaki lima ataupun kita panggil maklumat tiang list ni, tiang pos saja, tak boleh. Dia mesti maklumat tu ada siapanya, ada pelaku rasuah, apa benda berlaku, di mana tempat, apakah dokumen sokongan yang perlu ada untuk menguatkan kita menjalankan kerja siasatan. Patutnya Datuk kita ni memudahkan SPRM buat kerja, bukan sepatutnya begitu lagi. Sepatutnya begitu. Datuk, ada satu Facebook saya nak bacakan sikit Datuk. Daripada Zrin Ambi, dia kata, Assalamualaikum Ustaz dan warga Forum Perdana Waalaikumsalam. Apa bezanya antara rasuah, hadiah, sagu hati dan ganjaran? Datuk terang, Datuk, saya pun pening kepala tengok banyak-banyak ni. Datuk tengok apa beza tu. Okey, bila kita sebut rasuah, kalau dari segi undang-undangnya, dia mengatakan apabila seseorang membuat keputusan, gunakan jawatan resmi dia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan niat jahat, untuk kepentingan peribadi, di mana perbuatan tersebut menyalahi undang-undang dan peraturan berkuat kuasa. Itu dari segi undang-undang. Tapi dari segi contohnya hadiah dan rasuah, apabila satu pemberian tersebut melibatkan pemberi penerima, ada kaitan resmi, ada urusan resmi antara keduanya, pemberian tersebut ialah rasuah. Kalau tak ada kaitan rasmi, dia tidak dianggap rasuah. Baik, Datuk, saya nak baca satu Datuk daripada Daus
Daus apa benda, MAFMH, bunyi apa saya tak tahu. Apa tu kan, apa tu? Salam Ustaz Ridwan T semak gila. Mana dia tak tahu baca tu. Ini bawah soalan dia. Dia kata macam mana kita nak sedarkan betul-betul penerima dan pemberi rasuah, sebab teman tengok rasuah semakin menjadi-jadi akibat rasuah banyak. Masyarakat Islam kita rosak akidah, seperti wujudnya kedai-kedai permainan judi, sedangkan kedai itu terang-terang tidak menjelesin dan dibuka di tengah-tengah pekan. Dia minta saya bacakan. Hihihihi. Jangan dia buat letak between dan tak nak baca tu. Apa tu nak apa tu. Dah tu. Dah tu. Ataupun kita berehat dulu. Kita berehat dulu. Okey Datuk. Kalau Datuk nak jawab tentang itu Datuk. Hihi itu kan. Okey macam ni. Bila kata tumbuhnya sesuatu kegiatan maksiat tadi seperti judi haram, berlakunya contohnya ketidakpatuhan kepada undang-undang. Keduanya disebabkan enforcement yang tidak kuat, tidak mantap. Itu sebabnya. Bila keadaan itu berlaku, ada pemberi, ada penerima. Bila ada kedua-duanya tu it takes two to tango lah kata. Tapi sekarang ni insya-Allah dalam kita menjalankan kerja-kerja pencegahan rasuah, dulunya apabila sebut rasuah dia katanya pegawai kerajaan. Kerajaan terima rasuah, tapi satu pihak lagi yang memberi dia kata tak bersalah. Sedangkan dalam undang-undang dia mengatakan pemberi penerima rasuah dua-dua bersalah. Begitu juga dengan hadis tadi. Ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Orang memberi rasuah, menerima rasuah melakukan dosa besar. Maknanya selalu pihak tu kita selalu mengatakan pegawai kerajaan yang menyolok tu, yang nyogok tu, itu tak dipersalahkan. Kena sama-sama fikirkanlah. Jadi macam mana kita nak cari yang menjolok dan Datuk, menyolok dan menyogok? Macam mana tu Datuk dalam hal ini? Rasuah ni kalau tidak ada yang memberi, payah ada orang nak menerima Datuk tak? Dan itulah culprit yang kita nak cari tu Datuk. Itulah yang bagi Tuan Pengurusi sedang hadirin. Dalam pemberi penerima, salah satu pendekatan yang kita guna pendidikan. Pendidikan ni dia kalau boleh kita perlu mertabatkan pendidikan tu di tahap kanak-kanak lagi. Contohnya peringkat kindergarten. Contohnya kita ajar anak-anak jangan ambil hak orang, pukul sikit tangan. Sekarang ni bab mendidik anak-anak, bila nak sekolah menengah, sekolah ni nak jentik sikit pun mak bapak datang serang cikgu. Ini something yang perlu kita lihat balik. Melihat mana pendidikan kena bermula dari rumah. Dan kalau ikut sebenarnya pendidikan tu semasa kandungan ibu tu lagi dah perlu dididik. Tapi apabila lahir seorang anak Adam tu yang mencorakkannya ialah ibu bapa, sama nak jadi Majusi ke Nasrani ataupun Islam. Mak bapak balik terpikul. Tapi selalunya mak bapak ni dia pandang itu mana tugas sekolah. Tu patut kita renung-renungkanlah. Baik Datuk. Kita akan panjangkan lagi bicara kita Datuk. Kita berat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.